salam sejahtera. Pertama sekali saya mengucap terima kasih kepada semua media yang hadir pada hari ini. Hari ini adalah lawatan saya ke Dewan 2020 Kanga Perlis, Pusat Pemberian Vaksin kategori berapa kita ni? Kategori 8 yang berkapasiti untuk memberikan pemvaksinan harian sebanyak 2,000 setiap hari. Dan tujuan lawatan hari ini adalah dalam rangka melaksanakan penaziran untuk melihat pelaksanaan suntikan yang dilaksanakan di PPB. Yang saya mendapat maklumat bahawa saya ingin memaklumkan bahawa Perlis adalah antara negeri yang dalam lingkungan 4 teratas dari segi kejayaan melaksanakan pemberian vaksin dengan kadar yang tinggi, utilization rate yang tinggi. Malah di dalam mesyuarat yang saya hadir di dalam Jumaat yang lalu, Perlis antara nombor 3 ke apakah? Nombor 3 tertinggi di Malaysia. Jadi setakat ini negeri Perlis telah mula menerima vaksin pada 24 Februari pada tahun ini, dan sehingga tarikh 12 Julai jumlah pendaftaran vaksin untuk Perlis adalah sebanyak 56% daripada population, sebanyak 144,552 orang. Populasi 18 tahun yang mendaftar sebanyak 75.3%, manakala populasi 60 tahun yang mendaftar sebanyak 81.9%. Sehingga 13 Julai 2021 Selasa, jumlah rakyat yang telah divaksin untuk Perlis selesai 1 dos sebanyak 80,780 orang, ini 31%. Lengkap 2 dos sebanyak 57,268, ini 22%. Untuk Malaysia setakat ini untuk keseluruhan peringkat negara kita sebanyak 8.1 juta telah pun menerima vaksin, iaitu sebanyak 24% keseluruhan, sama ada 1 dos ataupun 2 dos. Saya juga ingin memaklumkan di peringkat negara kita, kita telah sekali lagi mencapai suntikan harian melebihi angka 400,000. Semalam kita mencatat angka 424,000. Sebelum daripada itu, hari sebelumnya kita mencatat angka 425,000. Ini adalah jauh lebih tinggi daripada sasaran asal kita untuk mencatat angka sekitar 390,000 harian untuk bulan Julai. Untuk bulan Julai. Jadi sekiranya kita dapat mengekalkan suntikan harian yang sebegini, insya-Allah matlamat kita untuk mencapai herd immunity seperti mana yang digariskan sebelum September, hujung September 2021, kita sasarkan populasi dewasa 18 tahun ke atas sebanyak 80% selesai. Manakala untuk keseluruhan populasi daripada kecil sampai ke besar dewasa 80% sebelum daripada hujung tahun ini, insya-Allah kita dapat capai. Untuk bulan Julai, maklumat yang ada, Perlis akan menerima bekalan vaksin sebanyak 98,200. Saya ingin memaklumkan hasil daripada tinjauan saya pada hari ini, saya dapati tidak ada banyak perkara yang perlu ditambah baik. Berdasarkan apa yang telah dilaksanakan di sini, saya ucapkan tahniah. Kemudahan untuk orang kurang upaya telah diberikan secara sewajarnya bagi memudahkan suntikan kepada orang kurang upaya. Masa menunggu yang tidak terlalu lama, masa observation yang di dalam julat yang kita tetapkan antara 15 minit sehingga berapa lama? Paling lama sehingga 30 minit. Saya ada bertanya tentang prestasi kesan sampingan di pusat ini, dan sama seperti mana yang dicatat di seluruh negara, secara umumnya sangat rendah. Sangat rendah, tiada kes yang perlukan perhatian yang terlalu ini, tak ada masalah yang besar. Dan seperti mana yang kita maklum, Perlis mencatat kadar jangkitan COVID-19 antara kosong ke?
Polis kosong. Saya nak belajar dengan polis macam mana dia dapat kosong. Jadi saya ucap tahniah kepada kerajaan polis, tahniah kepada Datuk SUK dan juga di peringkat kesihatan CITF di peringkat negeri. Saya belum dapat arahan khusus dari segi tarikh yang tetap dari segi untuk pelaksanaan suntikan kepada pelajar STPM. Walau bagaimanapun memang dalam perancangan kita untuk golongan yang akan berhadapan dengan peperiksaan ini, SPM dan STPM akan disegerakan pemberian vaksin. Termasuk kita telah mengeluarkan garis panduan tentang untuk mereka yang berumur 18 tahun, kalau ikut walaupun dia dikira dari segi tarikh dalam IC tarikh lahir itu belum cukup, tapi dari segi tahunnya cukup 18 tahun, mereka boleh menerima suntikan dengan kebenaran ibu bapa. Sebelum ini kita ada mempertimbangkan sebab betul di luar negara telah ada suntikan berdasarkan laporan oleh FDA bahawa vaksin Pfizer boleh disuntik untuk umur antara 12 hingga 17 tahun. Tetapi kita masih lagi meneliti data-data klinikal melalui jawatankuasa panel di peringkat JKJAV, ekoran adanya laporan di dunia tentang apa yang disebut myocarditis. Myocarditis. Dia tak banyak, tapi kita beranggapan adalah lebih selamat untuk kita melengkapkan dulu pandangan pakar sebelum kita proceed dengan suntikan untuk berumur antara 12 hingga 17 tahun ini. Jadi masih dalam kajian. Tunggu dululah.